Mana-mana yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran sebagai mereka ni laknat, maka kita boleh gunakan dia sebagai laknat. Adapun benda lain, kita jangan gunakan sebagai laknat pada dia, kerana laknat ni adalah satu kutukan yang kita sebut pada orang, dia masuk dalam kategori maki, mencarut, kutuk orang. Benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh pada mana-mana orang Islam. Mana-mana orang Islam. Walaupun orang Islam tu dia tak semayang, walaupun dia tak pakai tudung. Pulau Pinang ni dia kasar sikit. Kalau orang buka IC 07 ni, dia kalau baru main duduk sini, dia rasa orang macam nak bergaduh. Duduk dua orang sembang macam nak fight gila-gila ni. Oh, cerita apa? Cerita sate mana sedap di kawasan kita ni. Cerita sate lah. Macam nak bunuh orang lah. Ni apa hang mana tahu kedai tu tak sedap lah. Kopi banyak kali dah hang sembang lah. Hang kata sedap. Cerita sate kot. Tak payah buat teruk. Tak, memang Pulau Pinang dia beranak macam tu. Masa dia beranak, dia factory setting dia macam tu. Dia macam nak fight dengan orang. Tapi dia tak fight. Dia hati lembut. Dia mulut yang kasar kata. Syirik, kufur, munafik. Tiga ni kalau boleh jangan cepat kata kat orang. Tengok orang tupi kubur. Oh, kuburiyun. Sembah kubur, syirik. Siapa selawat syifa, syirik. Mampu semua syirik. Kira neraka ni kira hari-hari ada orang, syurga tak ada orang tu. Sebab dia syok, syirik, murtad, bid'ah. Syirik, murtad, bid'ah. Tu je dia ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan Mahlijatul Qasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga keadaan kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih dalam kitab kita berkaitan dengan bahaya lidah. Kita masuk dalam bahaya yang berikutnya, itu adalah berkaitan dengan melaknat dan memaki mana-mana makhluk. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu ma bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keenam, melaknat dan memaki mana-mana makhluk. Pelihara lidahmu daripada melaknat dan memaki mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kamu tidak melaknat secara tertentu mana-mana makhluk Allah taala, sama ada manusia, binatang, batu, kayu, api, makanan atau lainnya. Sama ada orang Islam atau orang kafir, berlainan dengan umum, maka tiada mengapa seperti dikatakan al-la'natullahi 'alal kafirin. Baik. Malam ni kita nak tengok tentang bahaya yang seterusnya, adalah berkaitan dengan satu sikap yang kadang-kadang dia ada juga dekat kita. Apa dia? Kita suka memaki orang, suka melaknat orang, suka menghina orang, macam-macamlah perkataan. Perkataan laknat ni maknanya adalah terjauh daripada rahmat. Laknat ni kita boleh guna. Boleh tak kita guna laknat? Boleh. Bila kepada orang yang Allah telah melaknat dia, boleh kita guna. Atau makhluk yang Allah laknat dia. Contohnya syaitan. Syaitan itu dilaknat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat aku ke atas kamu sampai hari kiamat.
Maka syaitan ni kita boleh kata kat dia laknatullah kerana Allah sebut Allah laknat pada dia. Lagi siapa yang Allah laknat dia? Semua musuh-musuh Islam yang Allah cerita di dalam Quran. Kita boleh laknat dia. Contoh dia, kita laknat dia siapa dia? Laknat Qarun, mati dalam derhaka dengan Allah. Laknat pada siapa? Terjauh daripada rahmat Allah. Itu adalah nama dia Fir'aun. Lagi siapa? Kaum Ma'ad, kaum Samud yang tak beriman. Mana-mana yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran sebagai mereka ni laknat, maka kita boleh gunakan dia sebagai laknat. Adapun benda lain, kita jangan gunakan sebagai laknat pada dia, kerana laknat ni adalah satu kutukan yang kita sebut pada orang. Dia masuk dalam kategori maki, mencarut, kutuk orang. Benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh pada mana-mana orang Islam. Mana-mana orang Islam. Walaupun orang Islam tu dia tak sembahyang, walaupun dia tak pakai tudung. Orang tak pakai tudung, boleh tak kita kata dia, hang ni dilaknat oleh Allah? Tak cakap tu. Kalau orang tu terlibat dengan dosa besar pun, dia berzina contohnya, kita tak boleh kata kat dia, hang ni Tuhan laknat hang. Perbuatan tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang buat tu, kita tak benci pada orang yang buat tu. Kita benci pada perbuatan jahat dia tu. Kita tak suka orang tinggal sembahyang. Perbuatan dia tinggal sembahyang tu dikutuk, dicaci di dalam syarak. Tetapi dia tu, batang tubuh dia tu, tak. Kita tak marah ke dia. Sebab apa tak marah ke dia? Sebab manusia ni dia boleh berubah jadi elok, dia boleh berubah jadi tak elok. Kita tak boleh jangka. Hidayah ni dia milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kadang-kalanya satu peristiwa yang kita tak sangka dan kita tak jangka, tiba-tiba dia boleh jadi berubah. Macam baru ni tak, baca di kuliah subuh kita di Masjid Bayan Baru tu, kisah satu orang perempuan penzina. Dia ni zaman Bani Israel, dia punya marketing dia luar biasa. Apa dia buat? Dia tak pergi rumah orang, dia tak pergi ke lokasi mana-mana. Dia duduk depan rumah dia, dia buka pintu, dia duduk atas katil. Katil tu buat turun mai di hall, saja buka bagi orang lalu jalan, dia pun duduk di atas katil tu. Pakai pakaian yang sesuai macam mana orang nak berzina lah, kan? Pakai purdah lah. Jadi orang yang lalu lalang nak berzina dengan dia, kena bayar duit kat dia. Ada satu kisah berlaku, satu orang abid, ahli ibadat yang hebat juga. Dia jalan-jalan, godaan syaitan, dia tengok berkenan kat perempuan ni. Tapi segan nak pergi habaq. Dia wakilkan duit bagi kat orang semua. Dia kata, hang bayar duit semua ni, hang ambil appointment semua kat dia, nanti aku pergi. Perempuan ni buatlah, kemas dengan make upnya, dengan pakaian dan sebagainya. Dah tahu hari tu dah ada customer dah. Dia tutup pintu siap lah. Ketuknya, si abid ni masuk. Maka bila abid ni masuk, dia pun persilakan abid tu. Abid tu jadi macam terpukau lah, kita kata, jadi kecantikan dengan nak buat maksiat dan sebagainya. Tiba-tiba dia ni, dia pergi duduk di situ. Hampir-hampir nak berzina sikit lagi, si abid ni muka pucat, muka dia jadi lain. Perempuan tu tanya, hang ni pahai, orang dah nak mula berzina apa, duk buat teruk ni sebab apa? Dia jadi macam lain, muka ketak, peluh, jadi macam takut gitu. Dia pun turun, dia kata, hang ni sebab apa? Dia kata, aku takut lah. Aku takut kat Allah lah. Aku duk ibadat, tiba-tiba aku jadi karut macam ni pula. Tak maulah semua benda ni. Duit semua simpan kat hang lah. Aku tak mau apa benda pun. Lepas tu, dia tanya, Sat. Hang sebelum hampir hang beritahu kat aku, awak sebelum ni hang tak pernah berzina ke? Ya, hang macam baru kat hang benda ni. Dia kata, tak, aku tak pernah berzina. Sekali pun aku tak pernah zina. Hang orang mana? Dia habaklah kampung sekian apa semua ni. Lepas tu, abid tu buka pintu, dia lari tu ni. Dia kata, bagi aku pergi, aku tak boleh duduk di sini. Dia buka pintu, dia lari. Perempuan tadi dia fikir apa? Dia kata, aku, laki ni, sekali dia berzina, takut dah, muka-muka semua takut dah. Aku hari-hari berzina, aku boleh tak rasa apa. Aku rasa macam tak ada apa. Aku buat dosa kat Allah, tapi aku rasa macam benda ni benda yang familiar dah, biasa dengan aku dah.
Start pada hari tu, perempuan tu pula jadi bagus. Buang semua baju-baju merepek semua, cari baju elok-elok semua, pakai yang tutup aurat semua. Jadi orang yang soleh jadi baik ya. Punca dia apa? Punca dia hanya disebabkan si abid tadi tu, dia kata aku takut dengan Allah, dia belah. Terus jadi berubah. Kalau tuan-tuan pernah dengar satu kisah yang berlaku di zaman Bani Israel, diceritakan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang tersangkut dalam gua. Batu besar tutup. Masing-masing guna amal soleh yang mereka teringat apa baik mereka buat. Mereka tawasul dengan amal soleh tu, maka pintu tadi tu dia terbuka dengan sendiri dia, dengan rahmat mereka buat baik tu. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ada 3 cerita. Saya tak mau cerita 3 cerita. Nak ambil cerita nombor 2 tu. Cerita nombor 2 tu apa dia? Satu lelaki dalam 3 orang tu, dia kata, ya Allah, aku ada sepupu. Sepupu ni comel sangat lah, lawa sangat lah, berkenan sangat kat dia. Berkenan ni, di hati ni dia ada apa? Peringkat bukan berkenan biasa. Kalau boleh nak berzina dengan dia. Kalau boleh nak berzina dengan dia. Kalau tak boleh kahwin pun, kalau boleh aku nak berzina lah dengan dia ni. Maka satu ketika, apa yang berlaku? Sepupu dia ni ada masalah kewangan. Perempuan ni main dekat dia. Perempuan ni kata kat dia. Dia kata aku tak ada duit, macam ni boleh tak pinjam kat hang? Laki tu kata ini peluang yang baik. Dia kata apa? Boleh aku bagi kat hang duit, tapi hang kena berzina dengan aku. Kerana ni peluang yang besar, dia ingat dia lah. Perempuan ni kata, dia terdesak sangat nak duit, tak apalah, berzina lah. Hampir-hampir duk dikata nak berzina sangat-sangat dah. Perempuan ni, dia kata, ittaqullah. Dia cakap macam tu je. Bertakwalah dengan Allah. Laki tadi tu, dia rasa macam satu tamparan. Masuk satu iman dia, tiba-tiba jadi kuat di hati dia. Terus dia bangun daripada katil dia. Dia kata, tak apalah, hampir dah. Duit aku semua aku halal kat hang. Hang tak payah. Dia kata, dia doa, ya Allah, itulah peluang yang terbaik yang aku tunggu sekian lama nak berzina dengan dia. Aku dah dapat peluang yang terbaik untuk berzina dah. Tapi aku tak mau berzina tu kerana aku takut dengan kamu, ya Allah. Bukakanlah pintu tu pun terbuka. Maknanya, kadang-kadang orang nak berubah ni dia sekelip mata. Jangan kita melaknat orang, jangan kita mengutuk orang, jangan kita cakap apa-apa. Tambah kalau kita tengok di paper, orang tu dituduh, kata dia ni buat jahat, kata dia pukul isteri dia, kata dia ni bergaduh dengan suami dia, kata dia tu buat naya ke anak dia, atau dia ada tuduhan apa-apa sajalah. Kalau dia baru kena tangkap, jangan viralkan lagi benda tu. Sebab yang tu baru nak masuk mahkamah, baru nak tengok okey tak okey. Tuduhan ke atas dia akan dibawa bukti pula. Dia ni bawa peguam bela dia. Tak habis di mahkamah ni boleh pergi mahkamah rayuan, tak habis mahkamah rayuan boleh pergi mahkamah tinggi. Disabitkan hukuman, confirm dia kena, okey, baru kita cakap dia ni bersalah. Selagi dia tak bersalah, kita jangan cari dosa free, duk sebar, hantar tak cerita dia ni sebenarnya macam ni, dia ni sebenarnya macam ni, dia ni sebenarnya macam ni. Kadang-kadang paper ni dia marketing ya tuan-tuan. Alah, dia tu boleh dah baca sikit-sikit bismillah ke assalamualaikum sikit, terus dia kata ustaz kaki rogol. Sebab orang nak pergi urut kat dia, dia pergi zina dengan dia tu pula. Ustaz penzina. Dia saja paper. Lepas tu dia buka merah sikit muka depan tu. Orang kalau tengok tu, tajuk rancak ni, dia cepatlah. Kalau dia buat tajuk tu di Facebook ke, di FB dia ke, jadi orang nak tekan. Lebih banyak orang tekan baca tu, dia adalah kredit yang dapat ikut dia. Jadi bahagian dia. Kita jangan sepandai-pandai pergi sebar pada dia, dan jangan melaknat orang. Pulau Pinang kita kata ke orang, ni malaun. Pernah tengok? Ni malaun. Malaun tak panggil orang tu. Malaun tu tentang tahu apa? Yang tu adalah maknanya orang yang dilaknat Allah Ta'ala. Tengok lagi. Pulau Pinang ni dia kasar sikit. Kalau orang buka IC 07 ni, dia kalau baru main duduk sini, dia rasa orang macam nak bergaduh. Duduk 2 orang sembang macam nak fight gila-gila ni. Oh, cerita apa? Cerita sate mana sedap di kawasan kita ni. Cerita sate lah. Macam nak bunuh orang lah. Ni apa hang mana tahu kedai tu tak sedap lah. Kopi banyak kali dah hang sembang lah. Hang kata sedap. Cerita sate kot. Tak payah buat teruk. Tak, memang Pulau Pinang dia beranak macam tu.
Masa dia beranak, dia factory setting dia macam tu. Dia macam nak fight dengan orang, tapi dia tak fight. Dia hati lembut, dia mulut yang kasar tu. Saya duduk saya duduk di Mesir, kawan-kawan banyak ni orang luar ni lah, Kelantan lah, Johor lah. Kenapa korang nak gaduh? Kami tak gaduh lah. Tadi macam nak gaduh? Tu memang kami standard ke tu. Anda tengok kami gaduh ni. Tu sembang biasa. Tapi sembang-sembang pun perkataan malaun janganlah sebut kat orang gitu. Saya pernah duduk di kedai makan, duduk makan. Ada sekumpulan budak-budak muda, mereka main. Member dia ada 2 orang duduk sembang di kedai-kedai tu. Mereka tunggu mereka lah, 7-8 orang naik motor semua main. Buka helmet tau, dia berkata apa? Member dia, "Oi, Dajjal, bila sampai?" Dajjal tu. Saya tengok muka kawan dia macam baik ya. Bila pula dia jadi Dajjal ni? Panggil lah elok-elok kat orang. Apa Dajjal kat orang gitu pula. Kawan tu pula dia macam mesra dengan Dajjal tu. Okey, aku baru sampai ke tu. Saya ingat memang orang panggil Dajjal lah. Dia macam dah biasa lah. Maknanya siapa main awal dia kena Dajjal gitu. Siapa main lambat dia selamat. Baik main lambat tak kena Dajjal dah. Kena 10 kali Dajjal nanya gitu. Jadi berhenti kata dekat orang benda yang tak betul atau melaknat orang, kutuk orang. Tambah kita ni main mengaji ni tuan-tuan, dia kena adalah adab kita juga. Perangai kita tu kena lain daripada orang tak main mengaji. Jangan kita pun sama naik mencarut dengan orang. Orang maki dalam Facebook, kita pun borak. Orang maki dalam IG, kita pun IG juga. Orang apa kau tengok dia tu belasah dia semua pergi belasah gitu ya. Hantau ke dia tu depa belasah dia sebab apa? Hantau dulu. Dia curi tabung masjid, curi tabung pun tangkaplah dia. Hampir belasah satu kampung dia sampai lembek gitu sebab apa? Boleh tak bukui? Boleh lah 2-3 orang saja bagi peringatan sikit dia. 17 orang belasah sampai lembek dah silap boleh mati. Tak tahu betul tak betul pun tak tahu. Dulu ada di negara kita, ada satu kes perempuan ni dia mandi kampung lah. Lepas tu dia kata dekat suami dia ada orang mengendap dia. Dan orang yang mengendap dia tu dia habang lah siapa dia. Kawan ni pun bawa geng-geng dia, telefon, grup WhatsApp apa semua, pi rumah dia tu, belasah dia tu 3 suku maut, tak tanya apa lah. Bagi tertentang sampai mati. Kes ni diperlih. Untuk boleh search Google tengok, belasah pasal skodeng isteri dia mandi. Mati kawan tu. Bila ambil siasatan tengok, kaji-kaji tengok, rupanya bukan. Suami dia tak mengendap pun. Suami dia duduk dengan isteri dia, duduk sembang pada tadi. Tak ada pun masa insiden dia berlaku. Isteri dia nampak macam apa, isteri dia belasah gitu ya. Suami pun tak tanya apa, pergi pukul. Semua orang yang pukul itu dapat dosa membunuh. Pasal kawan tu mati. Di dunia tak tahu lah. Di akhirat hampa punya cah membunuh. Sebab hang tak tahu betul tak betul kes tu ambil belasah dia ikut dan kata je. Kesalahan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tahu jangan cari pasal lah. Tak tahu jangan cari pasal. Apa saja salah orang buat, kita ada undang-undang kita. Biar polis ke. Kalau polis yang pukul dia atas alasan nak tahu kebenaran, dia tak mau bagi tahu, dah dia simpan kat mana, supplier dia siapa dia, ketum manduk dapat banyak dalam bonet kereta sampai 13 kilo ni dapat kat mana, dia diam. Polis adalah cara dia. Tu baik-baik ya, pihak berkuasa dia buat. Cuma tak boleh pukul muka kawasan larangan, tak boleh belasah orang di kawasan muka. Isteri kita pun kita tak boleh tampak dia. Anak kita pun tak boleh tampak. Ada tampak manja. Macam tu tak apalah. Ni tampak sampai ada 5. Tak boleh. Muka kawasan larangan. Tak boleh pukul. Macam mana hang barau kat kawan tu pun, hang tak boleh pukul kawasan muka. Jadi, janganlah kita ni, kata Allah Ta'ala secara umum, la'natullahi alal kafirin. Laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas orang kafir. Timbul pula persoalan. Ustaz, boleh tak kita panggil orang kapiak? Dia tu kapiak, kita ni kapiak amai saya, kita panggil dia gitu. Kita panggil dia kapiak tu tak salah lah. Ada orang kata kita tak boleh panggil orang kapiak tu kapiak. Sebab mana tahu satgi dia masuk Islam. Esok dia masuk Islam, hang panggil dia kapiak hari ni tak boleh. Memanglah esok dia masuk Islam, aku panggil lah Islam. Hari ni dia kapiak kan? Hang kapiak lah. Siapa ajak kita? Allah sebut dalam Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah orang-orang kafir. Kafir tu maknanya orang yang engkar lah, orang yang tak mau ikut Islam. Ikut apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita tengok dia, kita kata dia ni tak Islam, dia ni masih kafir lagi, dia masih belum Islam.
Tetapi memanggil orang dengan kata ni kapiak ramai sangat, yang tu kira macam biadab lah tu. Walaupun betul lah hakikat dia tu memang kapiak, tapi kita qadiyah kita di Malaysia ni, atau kita panggil orang dengan keadaan gelaran kapiak macam tu, dia mungkin boleh menyebabkan orang jadi bergaduh betul. Bagi orang bukan Islam, dia rasa kapiak tu rasa macam satu hinaan untuk dia. Tapi itu hakikatnya lah. Cuma jangan panggil orang macam tu. Jangan panggil orang macam tu. Sebab tu bila kita, saya beritahu kat tuan-tuan, bila kita main masjid surau ni, bahasa kita, cara fikir kita dia lain. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, yang digelar sahibu na'lai Rasulullah SAW. Siapa dia? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia macam kita kata bayang-bayang Nabi lah, kita kata. Ke Nabi pergi mana, dia tiada. Dia followers tetap orang kanan lah. Mana Nabi pergi, dia ada. Sebab apa? Dia digelar orang yang pegang kasut Nabi SAW. Ke Nabi masuk je, dia ambil kasut, dia pegang. Nabi SAW nak keluar je, Nabi dia capal Nabi tu, Nabi akan pakai ke tu, jalan. Dia pergi mana lah, Nabi simpan. Dia tolong jaga kasut Nabi lah. Tu champion sahabat Nabi SAW. Dengan apa? Dengan Rasulullah. Sahabat macam tu juga. Tahu Khalifah Harun Ar-Rashid, anak dia 2 orang. Zaman tu ada satu orang ulama qiraat nama dia Imam Kisai. Imam Kisai ni 2 orang anak khalifah. Bapak dia pun khalifah. Tapi bapak dia pun punya tarbiyah kat rumah tu sampai dia rasa besar. Orang alim ni, ulama ni dia rasa besar. Mana Imam Kisai pi, depa akan kidnap kasut Imam Kisai, depa disimpan. Ada sekali masa Imam Kisai nak keluar, berebut. Hang, aku nak ambil kasut. Hang nak ambil kasut. Aku nak ambil kasut. Imam Kisai kata, sabar. Awak ni, tak saya ambil dulu. Dia nak bagi, dia nak bergaduh. Imam Kisai kata, nah, hang pegang satu kasut. Hang pegang satu kasut. Dua-dua letak kasut. Aku pakai. Punya sampai hormat, bukan kata, kita kata hormat tu biasa-biasa. Luar biasa. Ustaz main ceramah, kasut ustaz kita terajang. aku banyak kali gila tu aku beritahu. Tak tahu sebelah ni tak tahu pergi mana. Cari gitu. Ada sekali jatuh dalam parit. Kalau parit usi tak apa, parit jenis dalam tu. Kita keluar dah, lepas tu depa AJK duk sembang dalam bilik makan tu tak habis lagi. Cari-cari kasut, cari apa? Penyapu ke apa duk korek-korek. AJK dia keluar, ustaz buat apa tu? Korek kasut kot dia dah. Kut lah, tapi ustaz, mai saya nak tolong ambil. Tak ada pasal ya, pasal kasut sendiri ambil. Tu kelebihan kita lah, Allah ingat kita kan. Nama Abdullah bin Mas'ud, dia jaga kasut Nabi SAW. Satu hari dia ni jadi apa kat dia? Dia berniaga. Dia businessman lah. Duit dia berniaga, dia bawa kat sebelah ni. Dia macam karung lah dia bawa tu. Dia duduk barang berniaga. Dia dah habis berniaga, dia bangun je. Mana punya hantu ayam tak tahu, mana punya jebon, pergi ambil duit dia. Dia pun gagah-gagah tengok, tak ada apa. Memang ada orang curi duit dia. Dia pun kata, mana duit aku? Mana duit aku? Dia duk cari kiri kanan. Maka orang kata, hilang ke? Orang duk ramai tu, mereka kumpul lah. Kawan duk berniaga tepi je lah. Orang ulama, orang baik-baik ni, orang main kat dia. Orang kata, apalah pencuri tu sampai tak ada orang nak curi. Dengan Imam Ibnu Mas'ud pun nak curi. Aku dapat aku potong tangan dia, tak guna daripada maki dia gila-gila. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata kat depa, dia doa, ya Allah, andai sekiranya orang yang ambil duit aku tu dia sangat-sangat memerlukan duit, aku halal je duit tu kat dia, biar dia guna duit tu sebab dia memerlukan duit tu. Tapi kalaulah dia pi curi duit tu pasal memang habit dan biat dia suka curi duit macam tu, ya Allah, engkau jadikan duit aku yang dia curi tu, itu adalah dosa yang last dia buat dalam hidup dia. Maknanya lepas ni dia tak curi duit orang lah. Doa orang yang dizalimi dimakbul oleh Allah Ta'ala. Tengok dia, orang hak mengaji, dia doa macam mana. Orang hak tak mengaji, dia punya fikir macam mana. Orang hak mengaji ni,
Dah pimai pun pimai pun kasut dah hilang. Hang maki kawan tu, kasut bukan nak main balik. Korang musibah dengan kasut tu hilang, dapat juga pahala dekat kita. Macam kasut kita hilang lah. Tak? Itu orang maki tak guna apa, curi kasut aku lah apa semua. Rupanya silap. Kasut dia tak situ, dia pergi cari situ. Dia pergi maki. Masjid negeri luar, dia pertama kali masuk, dia mana tahu pintu semua lebih kurang nampak je sama ya. Oh, dia marah orang. Mai semayang dengan motor. Umur pakcik main semayang dengan motor. Masa saya mengaji dulu di masjid negeri, ada pakcik tu lah. Motor dia hilang. Motor dia hilang, dia maki orang semua, tak guna apa semua, curi motor aku main masjid lah apa semua. Dalam orang semua main lah, Tok Imam semua main. Awak Haji, motor saya hilang ni, cari CCTV, buka tengok siapa curi motor saya lah. Dalam lu sembang tu ada orang main. Anak dia main. Rupanya dia bukan main semayang dengan motor, anak dia hantar tadi. Tadi anak dia hantar. Dia pun memory loss lah. Kami pun 20 cari motor pakcik nombor apalah, EX5 lah apa semua. Dia kata ni kalau ni kita pun tinggal kelas semua lari pergi tengok. Penat dia aku pergi cari motor dia. Dia kata, betul juga saya main dengan anak saya. Okay, terima kasih semua. Dia belah betul dia. Tadi cara maki tu macam nak terajar orang lah. Allahu Akbar, macam-macam. Ada tu pula sama lah, bicycle hilang di kampung. Dia kata keluar maki lah, tak guna apa, siapa ambil bicycle aku, hampa dalam masjid tak main. Aku main masjid pun hampa buat naya aku, hampa pergi curi bicycle aku, hampa tak kenal siapa lagi, hampa tak kenal bapak aku. Aku kalau dapat orang tu, aku akan buat macam mana jadi kat orang yang buat bapak aku buat, macam mana aku buat kat dia balik. Hampa jangan memain dengan aku. Dia kata, bapak Haji buat apa? Bapak aku balik jalan, dia kata. Balik jalan, aku ikut bapak hang balik jalan. Bicycle hilang. Maka pandangan kita tu macam lain lah. Bila kita main mengaji, jangan kita pun sama macam orang. Jangan kita pun sama macam orang. Kita ada ruang yang pikir yang baik. Macam Qarun lah tuan-tuan. Qarun, masa dia duit berlambak, dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ni aku yang punya. Usaha aku. Aku punya penat lelah aku. Tuhan tak nak kena mengena dengan aku. Ni semua aku punya duit. Dia baling duit semua. Orang ramai yang keliling dia kata apa? Hebatnya Qarun. Beruntungnya Qarun. Mewahnya hidup dia. Senangnya hidup di dunia. Wang punya banyak. Jalan tabak duit. Hebatlah si Qarun. Kata orang. Tapi orang berilmu kata apa? وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Kata orang berilmu, kecelakaan untuk kamu. Maknanya otak hampa boleh fikir macam tu. Tak betul lah fikir macam tu. Thawabullahi khairun. Pahala yang Allah sedia pada orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat jauh lebih hebat daripada kekayaan Qarun. Duit Qarun ni tak ada apalah. Orang beriman, dia punya pandangan dia lain daripada pandangan orang biasa. Orang biasa otak dia macam tu. Nak senang, nak kaya, nak mewah, kiri kanan, halal haram tak kisah. Jadi aku boleh dapat. Jadi biarlah pandangan kita tu seperti mana pandangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan pandangan orang-orang yang berilmu di zaman Bani Israel, zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Lagi firman Allah Ta'ala, la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah pada orang yang zalim. Jadi, mana-mana orang yang buat zalim, kita ingat kita akan termasuk dalam kategori ini. Walaupun buat naya, buat zalim tu pada orang kafir. Buat naya, buat zalim pada orang kafir. Langgar orang. Kita reverse kereta kita parking, kita reverse ke tebang. Dia punya bonet depan dia jatuh. Kita pun buat apa? Tengok kiri, parking di Tesco. Tengok kiri, tengok kanan, tengok CCTV semua line clear. Atau macamnya belah, ambil apa? Ambil ni apa,
tempat bau kat cermin hak gelap sikit bagi muka tak nampak, bau kiri bau kanan. Itu macam belah gitu ya. Kereta dia tak tahu kereta siapa. Zalim kat orang. Dia beli barang semua balik, Allah, bonet depan jatuh pula. Mampu 250 lah tuan tu. Dalam PKPB. Kerja pun work from home macam. Kerja dari rumah ya. Gaji pun tak ada. Gaji pun tak apa betul. Elang pun kena potong. Yang ni pula kereta rosak. Buat naya kat orang. Kalau dia doa, makbul. Walaupun dia kapiak. Walaupun dia kapiak kau bukan kapiak biasa. Kapiak kau pun memang kena rosak. Dia kata, ayah ni orang sudah rosak kata. Ayah kasih matilah ini orang. Dia cakap macam tu je. Doa dia diterima oleh Allah. Dia tak payah ambil uduk menghadap kiblat apa semua tak payah. Tak ada adab doa pada maki macam tu memang kena. Yang buat naya kan orang. Corner tak bagi signal light, kena kat kawan tu motor terguling. Pagi 6.30 tak ada orang, kita pun belah gitu ya. Memang orang tak nampak kita. Tapi kategori orang zalim. Ingat, mana kita pergi pun di kepala kita ingat laknatullahi ala zalimin. Hal langgak kucing ke? Kalau reverse kereta macam tu, jadi buat apa? Tulislah nombor plate kereta kita, tulislah nombor phone kita, boleh dekat wiper dia. Aku langgak kereta hang. Nanti yang telefon aku dah lambat. Kita adjust nanti. Dia tu telefon, you ada langgak? Minta maaf lah, saya sorry. Tak apa, you buat nanti. You jangan abang lah. You nak buat, you main. Saya tolong buat. Main dekat kedai ni, di kedai kawan aku. Jangan bagi dia buat. Mampu. Tapi kenal kawan kedai kawan dia, mampu kita. Bawa dia pergi kedai yang kita kenal. Ni tolong buat berapa? Kita bayar kat dia tu. Boleh lah. Jangan buat naya kat orang. Dilaknat oleh Allah SWT. Orang zalim, orang kafir, orang musuh Allah, kita laknat tak apa. Sebab apa? Sebab memang mereka ni ada peruntukan untuk dilaknat di dalam Al-Quran. Adapun orang lain yang biasa, kita tengok dia tak semayang dan sebagainya, kita tak boleh laknat dia, kerana selagi dia belum mati dalam keadaan berdosa, selagi itu dia ada ruang untuk taubat dengan Allah Ta'ala. Selagi dia belum mati, selagi itu dia ada ruang. Kita sebelum kita mati, selagi itu ada ruang nak jadi lain pada kita. Hak baik boleh jadi tak baik, hak tak baik boleh jadi baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab apa ada doa tu? Sebab ada orang yang baik dia tergelincir jadi jahat. Ada orang yang tak baik akhirnya jadi orang baik. Baguslah tu. Sebab hati ni sumiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati dinamakan hati kerana dia memang senang untuk berbolak-balik. Satu hari jadi elok, satu hari jadi tak elok. Macam kita lah. Ada tekuk-tekuk rajin dia main kuliah, manjang main kuliah. Dia main jadi balok setan 4 ekor atas kepala, sebulan tak main kuliah. Masjid apa pun tak main, dia kira sembahyang jemaah pun tak main, dia kira mampu duduk di rumah gitu ya. Ada zaman tu? Ada. Ada kita je ni rajin semangat tengok ceramah kat YouTube. Lepas ustaz ni, ustaz ni, lepas ustaz ni, ustaz ni, lepas ustaz ni. Dia ada satu zaman. Dia main pula hati tak syok pula, dia buka pula anugerah juara lagu nak tengok kat TV tak boleh. Yalah sarbannya ridak orang takkan nak tengok kat TV kot. Lagi isteri kata, "Amboi abang, malam cinta Rasul pun sama naik, malam anugerah berita harian popular pun sama naik kak." Jadi dia tak mau jaga. Dia tengok pelan-pelan gitu. Mula ceramah Ustaz Wadi buka kuat sikit. Anugerah berita harian selalu je dengar pakai earphone gitu. Ada zaman gitu. Ada dia jadi gitu. Ada zaman download ceramah dia dalam kereta. Oh, ceramah. Dia main meluat tak ada. Hari-hari dengar radio gitu ya. Hati ni dia tak tetap. Dia boleh jadi gitu. Jadi sebab tu kita kena ada kawan yang baik, kena ada suasana yang baik. Jadi bila kawan kita yang baik tu banyak tu mendorong kita ke arah kebaikan, adalah sikit-sikit lara manusia ada. Ada juga manusia ni habuan lara. Sebab tu Allah sediakan istighfar, sebab tu Allah sediakan doa, sebab tu Allah sediakan banyak benda. Allah tahu kita ni bukan selalu boleh kejap duduk di jalan yang betul. Ada hari kita macam ni, ada hari kita macam tu, ada hari kita balong, ada hari sembahyang awal, ada hari orang azan kita tak buat bodoh je, duduk main telefon, tak main sembahyang tu, sembahyang lambat. Ada zaman gitu tak? Ada. Maka selalulah doa pada Allah Ta'ala, biar hati dan iman kita istiqamah dengan Allah. Caranya jangan pandang rendah pada orang. Jangan kata dia ni tak bagus, dia tu tak bagus, dia ni tak bagus, dia tu tak bagus. Semua orang tak bagus. Yang bagusnya dia seorang yang bagus. Yang itulah orang yang paling tak bagus. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala,
wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal muttali'a ala sarairi huwa Allah taala fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi taala. Jangan kau putuskan dengan penyaksian kamu terhadap ahli qiblah, yakni zahirnya Islam, dengan syirik, kufur dan munafik, kerana bahawasanya yang melihat hati manusia itu Allah Taala. Kata Imam Ghazali, jangan cepat kata kau orang syirik, kufur, apa lagi? Syirik, kufur, munafik. Tiga ni kalau boleh jangan cepat kata orang. Tengok orang tu pergi kubur, oh kuburiyun, sembah kubur, syirik. Siapa selawat syifa syirik. Mampu semua syirik. Kira neraka ni kira hari-hari ada orang, syurga tak ada orang terus. Sebab dia syok syirik, murtad, bid'ah, syirik, murtad, bid'ah. Tu je dia ulang. Sabar dulu. Jangan cepat syirikkan orang. Selagi dia tu akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ada perbahasan. Tengok dulu, tanya dulu apa benda dia buat. Jangan cepat kata ke orang. Kerana Allah saja yang tahu hati manusia. Kita tak tahu dalam mana orang tu apa dia. Maka jangan kita sangka buruk pada orang. Bahagian kita lah. Tapi bahagian orang buat jahat, dia tak boleh pakai buah ni. Dia kata walaupun aku tak pakai tudung, tapi hati I baik. Yang tu nama dia kepala otak yang berjambui. Tak boleh buat begitu. Apa yang ada dekat dalam, itulah yang ada dekat luar. Kalau hang tak semaya, walaupun aku ni berzina, tapi hang kena ingat, aku ni memang takut dengan Allah. Tak boleh cakap ke tu? Tu nama dia ambil kesempatan daripada rahmat Allah Ta'ala. Tak kena. Benda ni guna untuk siapa? Untuk kita. Jangan pandang rendah ke orang. Jangan pandang orang tu sebelah mata. Walaupun apa hal keadaan dia, kita selalu doakan kebaikan untuk dia. Selalu nasihat kebaikan untuk dia. Jangan ingat kita lebih bagus. Kerana kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan masuk campur antara perkara hamba dengan Allah. Tu antara hamba dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak tahu. Boleh jadi, dia jadi orang baik di hujung-hujung usia. Tu satu benda yang sangat baik. Yakni jika engkau lihat seorang pada zahirnya Islam istimewa pula mengamalkan Islam, mayang, puasa, zakat, haji, jangan engkau i'tiqad, jangan engkau hukumnya, dan jangan engkau sangka mereka pada batinnya itu menyekutukan Allah. Kafir, munafik, kerana engkau tiada mengetahui yang ada di dalam hati manusia itu. Kalau hang nampak dia duduk sembahyang 5 waktu, dia zakat, dia puasa, dia amalkan rukun Islam, jangan cepat kita kata kat dia kafir. Jangan cepat kita kata kat dia munafik. Jangan cepat kita kata kat dia apa-apa benda, kerana itu adalah urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya tidak engkau menghukum orang dengan syirik, kafir atau munafik. Jangan engkau celakakan seorang makhluk Allah Ta'ala. Jangan engkau hina dan laknat mereka. Tetapi sepatutnya engkau mulia sekalian hamba Allah itu. Dan jangan engkau celakakan setiap makhluk Allah Ta'ala. Walaupun bukan manusia. Kucing lah. Kucing berak depan rumah, kita kata apa? Celaka main kucing, tak ada cakap tu. Walaupun anjing tu kan, makhluk ke, maki semua makhluk semua tak boleh. Dilarang di dalam syarak. Kerana kucing tu bukan ada otak pun. Otak ada, dia tak boleh fikir. Kalau dia ada otak, dia main berak juga, tu lain lah. Dia macam tu perangai dia, kucing. Dia mana tahu pergi tandas awam. Dia mana tahu pergi tandas masjid. Dia tak tahu lah. Jadi dia berak saja tu. Siapa yang bertanggungjawab? Tuan kucing tu bertanggungjawab. Kita bela kucing 10 ekor, 20 ekor, minat kucing. Rumah orang bela kucing 20 ekor ni tentu agak rumah dia bau apa? Bau mantap. Bau dia tu silap air boleh muntah kita. Sebab kucing lah. Kucing bukan ubat pakai ubat ketiak. Kucing macam kucing lah. Dia berak merata, siapa tanggungjawab? Tuan dia kena pergi basuh balik. Siapa bela kucing, kucing tu pergi sebelah rumah, cakap sik motor kawan tu. Dia tu baru beli Y suku. Dia kumpul duit macam nak 3 suku, baru boleh beli Y suku. 2 hari beli plate PPJ.
Tengok kucing tu cakap sampai rosak habis. PPJ tukar jadi P melingkup tu motor dia. Pagi-pagi dia punya marah kucing tu. Nak marah, tuan kucing tu kena ganti seat baru balik. Sebab kucing bukan ada hukum taklifi syarak dengan dia. Siapa pandai bela kucing, dia kena jaga kucing dia. Kena bau sangkap kat dia. Supaya dia tak pergi rumah orang. Duduk kawasan rumah kita sahaja. Kalau kita nak bawa pergi rumah orang, dia pergi, orang bagi tahu, kita kena bertanggungjawab dengan dia. Itu cara dia lah. Apa-apa binatang lah. Kalau kita bela, jangan menyusahkan jiran kita. Bela kucing banyak ekor, boleh tak? Boleh. Belilah macam air purifier ke apa tu kan. Bagi bersih balik udara, dia sedut apa-apa ke, supaya jiran tak terganggu. Kalau duduk flat lalu depan rumah dia, memang dia kena pakai 3 face mask. Naik lift 1, naik depan rumah dia kena pakai 3. Jangan ganggu jiran. Kalau kucing tu jadi apa-apa, tak boleh maki kucing tu. Atau apa-apa saja, kerana binatang ni dia makhluk yang tak ada akal lah, dia tak boleh fikir. Manusia ada akal. Kalau manusia main berak rumah kita, yang tu boleh jet muka dia sekali. Kerana tu Nabi SAW tak pernah mencela makanan. Apabila ia ingin makanan tu maka dimakan. Kalau tidak ingin, ditinggalkannya dan tidak dicelanya. Perangai Nabi macam tu. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi tinggal. Nabi tak kutuk makanan tu. Contohnya, kata apa? Masak nasi mentah, otak tak ada, orang tak boleh makan nasi macam ni semua. Maki gila-gila. Terutama bila isteri masak. Nabi SAW kata Aisyah, aku tahu Nabi SAW suka ke tak makanan tu. Kalau suka, Nabi suka makan banyak lah. Cuma kalau minta komen, Nabi beritahu. Kalau isteri kita kata, abang, macam mana makanan hari ni okey tak? Kita komen lah sikit. Dia tahu okey lah, Alhamdulillah. Cuma garam lebih sikit, nanti kalau kurang. Yang tu tak apa. Yang tu pandangan. Yang tu bukan cela. Cela tu apa? Ni hang tak payah masak lah. Hang tak sedap masak apa. Kita beli je lah. Yang tu mencela orang, mencela makanan. Tu tak bagus dalam syarak. Nabi SAW dia tak ada perangai menghina makanan ataupun menghina orang yang masak. Jadi isteri ni kalau masak kita makanan, bagusnya kita pujilah makanan tu. Baru dia hilang sikit letih dia. Dia dengan anak, dengan cucu nak jaga yang tu gedebuk-gedebak, dia masak. Kita masak, dia kata, sedapnya masakan ni. Cakap bila ranjau pun tak apa. Kadang tak betul pun cakap bila. Kita makan-makan laksa, ya Allah sedapnya laksa ni. Daripada Perlis sampai ke Ipoh, duk pergi ronda ni di utara tak pernah jumpa laksa sedap macam ni. Abang pergi lah. Padahal tak sedap pun. Tapi orang perempuan ni bila kita puji, dia esok dia masak pula laksa. Seminggu dia masak laksa. Dia tambah jasad aku puji. Hari-hari mampu makan laksa gitu ya. Puji betul lah. Ada macam satu brother tu, saya ceramah, saya kata, pujilah makanan isteri. Saya kata, Ustaz, saya ni menikah 20 tahun, saya tak pernah puji isteri saya masak. Saya buat bodoh. Ada suami jadi makan-makan, dia macam tiang TNB, tak ada perasaan gitu. Macam yogurt plain, makan belah gitu. Abang lah, okey ke tak okey lah. Jadi isteri seronok sikit lah. Dia kata, saya tak pernah try Ustaz. Saya try malam ni. Dia tahan kena try lah. Barulah kasih sayang suami isteri ni dah. Dia pergi duduk, masakan, malam tu isteri dia bubur kat dia apa semua. Dia pun kata kat isteri dia, sepanjang kita kahwin ni, yang ni lah makanan yang paling sedap sekali, ayang masak dekat abang. Isteri dia tolak pinggan-pinggan semua. Ayak sangkuit hak bancur tu semua, lempak di bawah gitu. Dia kata, awak ni, dia kata 20 tahun aku masak, tak pernah puji. Hari ni janda sebelah rumah hantar lauk, hang kata sedap, dia kata. Dia tu pun hari ni lah nak hantar lauk. Hantarlah lauk esok. Dia kata, dia masak sedap nah. Hampir makan di rumah dia. Seminggu saya kata, Ustaz, daripada kuliah Ustaz minggu lepas sampai minggu ni, seminggu saya duduk makan luar. Saya kata, awak? Dia kata, Ustaz punya tip lah. Dah padanlah muka orang kahwin lama orang hantar dah taktik apa semua. Hang dah tahu makanan tu pelik sikit, hang tengoklah dulu isteri masak ke tak dak. Tu pun bengong kau tu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa'lam annaka yaumil qiyamati la yuqalu laka lima lam tala'an fulanan walima sakatta anhu balima lam tala'an iblisa tula umrika walam tushaghil
lisanaka bidzikri wa lam tus'al anhu wa lam tutalab yaumal qiyamati wa idza la'anta ahadan minal khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa su'ilta anhu wala tadhummanna syai'an mimman khalaqallahu ta'ala. Ketahuilah bahawasanya pada hari kiamat tidak ditanya kepadamu kenapa engkau tidak melaknat si anu dan kenapa engkau diam terhadapnya. Bahkan akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat iblis sepanjang hidupmu dan tiada bimbang lidahmu daripada menyebutnya. Nescaya tiada ditanya pada hari dan tiada dituntut pada engkau mengenainya pada hari kiamat. Dan apabila engkau melaknat mana-mana makhluk Allah Ta'ala, engkau dituntut dan disoal tentangnya. Dan jangan engkau mencela sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Esok akhirat Allah tak tanya, awak hantar laknat dia ni, awak hantar laknat member hang, awak hantar laknat jiran hang. Allah tak tanya. Allah tanya apa? Allah tanya, awak hantar laknat iblis. Maknanya, benda yang aku laknat, hantar laknat, hang duk kalut laknat manusia atau makhluk ciptaan aku. Jadi, jaga lidah kita elok-elok, jangan terlibat dengan benda-benda yang boleh menyebabkan sakit hati orang dan sebagainya. Menyebabkan orang tu jadi terasa hati dengan kita. Banyak benda-benda tu kebaikan yang akan terhijab daripada kita. InsyaAllah nanti kita akan tengok mendoakan keburukan atas mana-mana makhluk. Boleh tak kita angkat tangan, doa dia bagi mati, doa dia bagi mampus, doa dia bagi kena azab? Boleh ke tak boleh? Kalau kita kata tak boleh, boleh tak kita kata Nabi Nuh pun doa supaya semua banjir bagi semua orang mati? Nabi Hud doa pada Allah Ta'ala supaya azab turun kena ke kaum dia semua. Kaum dia semua mati-mati semua teruk macam tu. Apa kena mengena doa Nabi dan apa doa kita dekat orang, boleh ke tak boleh? Itu kita bincang dalam siri akan datang nanti insya-Allah. Mendoakan keburukan untuk mana-mana makhluk. Apa syarat? Banyak doa Nabi-Nabi yang doa supaya musuh mereka tu, macam Fir'aun, Nabi Musa AS doa, teruk-teruk doa pada mereka ni. Nabi SAW sendiri lepas kena baling apa? Perut unta yang busuk tu, Nabi bangun, Nabi doa pada mereka, Allahumma alaika bi Aba Jahlin, ya Allah, Utbah, Utaibah. Nabi sebut doa, ya Allah, musnahkanlah Abu Jahal, musnahkanlah Utbah, musnahkanlah Utaibah. Nabi doa seorang-seorang. Dan semua orang yang Nabi mention doa tu, doa mereka itu akan, semua orang yang Nabi doa tu, mereka mati dalam perang Badar. Boleh tak kita doa? Level macam mana yang kita boleh doa? InsyaAllah. Baik. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.